A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama kita dalam sesi kali ini, iaitu kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-136 insya-Allah daripada surah Al-An'am ayat 69 sehingga ayat 73 insya-Allah. Jadi hari ini tadabbur kita ialah muka surat 136. Kepada semua sahabat-sahabat semua, moga-moga dapat membuka mushaf untuk kita bersama-sama membaca dan juga meneliti, memahami serba sedikit insya-Allah, dan juga melihat apakah pengajaran daripada setiap muka surat Al-Quran yang kita baca pada setiap hari insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan baca tentang beberapa lagi, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ini, surah Al-An'am adalah merupakan surah yang turunnya di penghujung zaman Mekah, ketika Nabi SAW telah hampir-hampir melakukan semua usaha untuk dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia merupakan kesimpulan daripada cara dakwah, apakah yang akan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dihadapi oleh para pendakwah. Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam surah Al-An'am ini untuk menjadi pengajaran, pedoman kepada kita semua, supaya kita ni melaksanakan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua perkara-perkara yang telah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita yang hidup pada hari ini sangat mudah kalau ikutnya lah, dari segi panduan, guidance-nya, pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala telah wujud sebagaimana yang kita dapati di dalam surah Al-An'am ini, yang menceritakan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya, pembinaan akidah untuk kita juga, apa yang sepatutnya kita faham, apa yang sepatutnya manusia faham, apa yang sepatutnya manusia pegang di dalam akidah kita, akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke 136 insya-Allah, ayat yang ke-69. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', walakin zikra la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi saya baca sedikit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baca sikit saja daripada ayat ni, insya-Allah ayat 69 saja, iaitu kita sebutkan bahawa ayat ini merupakan sambungan daripada apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muka surat sebelum ni, iaitu muka surat 135. Apa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan duduk bersama-sama dengan orang-orang yang terus mencerca, terus mencela, terus memperolok-olokkan agama dan juga Al-Quran. Jadi kalau kamu dengar mereka ni start mula bercerita, membuat apa-apa pembohongan dan sebagainya, istihza, iaitu memperolok-olokkan Al-Quran dan sebagainya, jangan kamu duduk bersama dengan mereka pada ketika itu. Sehinggalah kalau mereka dah habis dah cerita benda lain pula, cerita perkara lain, barulah kalau kamu nak duduk, nak pergi duduk bersama mereka. Jadi itu adalah peringatan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat. Selepas daripada itu apa yang berlaku, iaitu di Mekah ini, di Mekah pada zaman Nabi itu hanya satu saja masjidnya, satu saja Kaabahnya. Jadi di situlah tempat berkumpulnya, di situlah tempat sahabat-sahabatnya tawafnya, tempat sembahyangnya. Jadi apabila larangan Allah Subhanahu wa taala ni, jangan duduk, kalau mereka ni mencerca, mencela dan sebagainya ni, maka ke mana lagi mereka nak pergi? Jadi kalau mereka lari, maknanya datang mereka mencerca lagi, datang. Jadi bagaimana? Jadi akhirnya turun ayat ni, ayat 69 ni, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi guidance lagi, iaitu apakah cara dia, apakah masalahnya kalau begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma 'alal ladzina yattaqun min hisabihim min syai'. Maksudnya, dan tidak adalah ke atas orang-orang yang bertakwa, min hisabihim, iaitu tak termasuk salah, gitu, min syai', tak mengapa, sedikit pun. Artinya
tak menjadi kesalahan kalaulah sekiranya kamu ni orang yang bertakwa, kamu duduk di situ tapi bukannya kamu ni suka ataupun melayan ataupun bersama-sama ataupun setuju dengan apa yang dikatakan oleh mereka tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maknanya sini ialah Allah Ta'ala ni beri kebenaran jika sekiranya tak ada tempat lain dah. Jika sekiranya tempat itulah saja, tetapi dengan syarat bahawa kita ni adalah orang yang bertakwa dan kita ni bukan nak dengar cakap mereka tu, bukan nak setuju dengan mereka tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memisahkanlah di sini kan. Jadi ulama-ulama telah menyebutkan kenapa tak boleh kita ni berada tanpa sebab. Makna tanpa sebab kita berada di satu tempat bersama-sama di kalangan orang-orang yang mencerca agama dan sebagainya. Kalau kita sekarang kan kenapa kita ni maknanya masih dibenarkan berada di negara tu, di negara tersebut ke dalam tempat kerja tersebut ke dan sebagainya. Jadi ulama-ulama sebut sini kan, kenapa asalnya tak boleh? Asalnya tak boleh ialah kerana dua perkara besar. Yang pertamanya, bila kita berada di tempat tersebut dan mereka ni mencela agama, memperolok-olokkan agama, jadi itu seolah-olahnya kita ni ikrar bil batil. Kita ni seolah-olah bersetuju bila kita tak buat apa-apa, kita tak lari apa-apa, kita tak lari daripada situ kan. Maka itu seolah-olahnya kita ni bersetuju dengan apa yang dibuat tu, bersetuju dengan kebatilan. Tu yang pertamalah. Yang keduanya, ditakuti dia akan menyebabkan talbis ala nas. Talbis tu maknanya ialah mengelirukan orang ramai maksudnya. Sebab bila orang tengok kita, sebagai tengoklah katakan, saya berada di situ lah katakan jadi mesti orang kata, ustaz pun berada di situ kan, doktor pun ada kat situ, mestilah benda tu tak salah kan. Itulah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemungkinannya yang merupakan satu kesalahan. Sebab itulah Allah Subhanahu Taala melarang benda ni. Tetapi Allah Subhanahu Taala membenarkan sini. Allah Taala kata sini kan, walakin zikra la'allahum yattaqun. Allah Taala kata sini ialah zikra. Zikra. Jadi ayat selepas daripada ni kita tengok kan. Jadi maknanya peringatan yang Allah Taala sebut tadi tu ialah apa kan? Jangan kamu duduk semua tu, itu adalah sebagai peringatan kepada kamu, kepada moga-moga kamu ni takut. Takut apa? Iaitu takut untuk al-khawd. Kata tafsir jalan lain, iaitu takut untuk berada, itu takut hendaklah kamu ni, moga-moga kamu ni takut untuk bergelumang sama, maknanya bergelumang sama, berada dalam orang-orang yang sedang bercakap tentang perkara-perkara yang tak senonoh, tak bagus, mencela agama dan sebagainya kan. Itu Allah Ta'ala memberi pengatakan kepada kita. Jadi sebab itulah makna orang-orang yang beriman, makna sentiasa dalam hati mereka itu sentiasalah tak suka kepada perkara itu. Dan kalau berlaku dan kalau mereka tu tak boleh nak lari, maka hendaklah dalam hati mereka tu rasa benci kepada benda tu kan. Dan kemudian sekali Allah Ta'ala teruskan lagi cerita tentang perkara ini. Allah Ta'ala kata, wazaril lazina takhazu dinahum la'iban wa lahwa. Hendaklah kamu zari itu makna utruk, maknanya tinggalkan. Jangan kamu duduk bersamalah. Allah Ta'ala beri peringatan lagi, orang-orang yang mana kamu hendaklah tinggalkan orang-orang yang mengambil agama ini sebagai la'iban wa lahwa. Dia mempermainkan agama lah, maksudnya la'iban wa lahwa ni, agama ni jadi permainan mereka, menjadi tempat seronok, jadi tempat cerca, jadi tempat apa-apa, tempat ketawa kan. Agama ni kan benda yang tak dipandang serius agama ni. Jadi kamu, Allah Ta'ala kata, tinggalkan orang yang macam ni, tinggalkan kan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ni tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka rasa bahawa kehidupan dunia ni lah, that is everything, itulah segala-galanya bagi mereka kan. Tak ada dah kan akhirat kan, tak ada dosa pahala, tak ada bagi mereka ni kan. Jadi orang-orang macam ni Allah Ta'ala kata tinggalkan, jangan layan, jangan duduk bersama. Sebab apa? Nanti akan takut terjangkit kepada kita kan. Dalam kehidupan kita hari ni kan, kalau lama-lama kita ni kan, kita kata Allah bisa tegal biasa kan. Maknanya dalam bahasa Allah bisa tegal biasa tu maknanya kadang-kadang oleh kerana lama sangat kita ni berada dalam satu kejahatan, satu maksiat, kena terbiasa sangat duduk sehingga kita merasa tumpul, iaitu kita tak rasa lagi benda tu, kita tak sensitif dengan kejahatan tu. Jadi nak maintain kesensitifan kita terhadap maksiat ni kan bukan mudah kalau kita terbiasa benda tu. Dah kita tengok setiap hari kan, satu benda yang mana maksiat tu berlaku kan. Jadi kita rasa macam tak ada apa-apa. Tengoklah, kita tengok televisyen kan, kita tengok hari-hari kita jadi biasalah kan. Perkara maknanya tak kira kan apa benda-benda yang tak bagus benda-benda yang tak elok, bercanggah dengan agama, bercanggah dengan ni kan, bercanggah dengan Islam kan, ajaran Islam dan sebagainya, kita tengok dalam televisyen, seolah-olah kita tengok dalam internet dan sebagainya. Jadi bila perkara tu biasa, kita susah kita nak tu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata tinggalkan, wazakir bihi, dan berikanlah peringatan kepada manusia bihi, dengan Quran. Dengannya tu makna dengan Quran. Jadi Allah SWT minta kepada kita supaya ingatkan mereka ni semua dengan Quran,
antubsala nafsum. Tu Allah Taala kata konten dia tu kan. Iaitu apa dia? Antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Iaitu antubsala. Tubsala tu dijerumuskan. Itu dalam terjemahan dia. Iaitu kena ingatkan manusia ni dengan Quran bahawa nanti kamu akan dijerumuskan, seseorang itu akan dijerumuskan dengan apa yang mereka lakukan. Makna masuk neraka dengan sebab mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Nanti tak adalah selain daripada Allah nak jadi sebagai wali, nak jadi sebagai syafi', tak adalah selain daripada Allah. Jadi takkanlah atas dunia ni dalam kehidupan langsung tak heran Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba di hari akhirat nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak malu ke? Jadi Allah SWT tak layan dah kan. Jadi kena ingat, nak Allah Ta'ala ni layan kita, tengok kita, Allah Ta'ala ni kan maknanya beri kasih sayang kepada kita, maka atas dunia ni hendaklah kita ni dah buat perkara yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala suka. Jangan buat perkara yang Allah Ta'ala tak suka, tiba-tiba di hari akhirat nanti kita nak minta kasih sayang daripada Allah, belas kasihan daripada Allah. Sedangkan atas dunia ni kita langsung tak heran Allah SWT, tak percaya pun. Jadi Allah Ta'ala kata wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Maksud sini ialah di akhirat ni kan, di akhirat nanti bila berjumpa dengan Allah SWT, manusia ni nak tebus ta'dil. Ta'dil tu maknanya nak menebus. Menebus dengan apa yang ada lah kan. Kalau makna ada 10,000, ada 1 juta, 10 juta, 10 bilion, 100 bilion ke, tak kira lah kan, trilion ke, ataupun orang yang dia sayang, kalau boleh manusia ni nak tebuskan semua sekali, nak tebuskan. Kalau boleh dia nak lepas, biarlah apa-apa yang ada dia, tak apa, ambil semua pun tak apa, dia jadi fakir miskin pun tak apa, yang penting dia boleh terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah boleh? Allah Taala kata wa in ta'dil kulla adlin la yu'khaz minha. Sekalipun mereka cuba kan untuk menebus dengan segala apa yang mereka ada, kulla adlin, mana kulla adlin tu maksudnya dengan semua tebusan-tebusan yang mereka mampu boleh buat, la yu'khaz minha, Allah Taala kata mereka takkan. Jadi kena ingat ni, Allah Ta'ala ingat, minta kepada kita ni, wazakir bihi ni, ingatkan manusia terhadap perkara ni, iaitu tidak akan diterima tebusan. Ulaikal lazina ubsilu bima kasabu. Allah Ta'ala ulang sekali lagi kan, mereka inilah orang-orang yang akan dijerumuskan, akan dimasukkan ke dalam neraka bima kasabu, dengan apa? Dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab kekufuran mereka, dengan sebab maksiat mereka. Maknanya Allah Ta'ala ni tak hukum kita ni kerana bukan kesalahan kita. Maknanya aku tak salah pun tiba-tiba kena hukum. Tak, Allah Ta'ala hukum kita dengan apa yang kita lakukan. Jadi ingat kan, apa yang kita lakukan itulah menjadi sebab kepada kita ni masuk neraka, masuk syurga. Jadi oleh kerana itulah maka kena jaga-jaga, kena usahakan. Lahum syarabun min hamim, Allah Ta'ala sebutkan tu amaran kan, orang-orang yang masuk neraka ni apa minuman dia? Syarab min hamim. Hamim ni satu benda yang sangat-sangat panas, yang sampai klimaks panas dia kan, yang tak ada lebih panas daripada itu. Hamim wa azabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan. Jadi semuanya Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak menzalimi hamba-Nya. Allah Ta'ala ni hukum kita ni dengan, jadi Allah Ta'ala minta kita sebagai orang beriman ni peringatkan diri kita dan peringatkan manusia dengan Quran. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni, amaran siap-siap bahawa semua benda itu adalah benar. Tak ada benda yang tak benar dalam Quran. So dia akan terjadi. Cuma sebagaimana kita sebut, likulli naba'in mustaqar. Semua benda, berita yang Allah Ta'ala ceritakan tu mustaqar, ada masa dia akan berlaku, mustaqar. Kemudian kul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah. Sekarang ni Allah Ta'ala minta katakan kepada orang-orang kafir ni, orang Islam asalnya mereka pun berada dalam jahiliah, berada dalam kekufuran dan sebagainya. Datang Nabi Muhammad SAW mengajak mereka kepada Islam, mereka pun ikut Islam. Jadi tiba-tiba orang kafir ni nak mengajak, nak tarik balik mereka ni kepada kekufuran. Sebab tu Allah SWT pun kata di sini, kul, katakan kepada mereka ni sikit kan, ni katakan kepada orang-orang yang nak menarik kepada agama-agama sesat ni, anad'u min dunillah, adakah kami ni akan nad'u tu maknanya na'bud maksudnya, iaitu kami akan menyembah, kami akan memperhambakan diri, kami akan menjadi hamba kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal benda-benda tu patung ke dan sebagainya lah kan, ma la yanfa'una wa la yadurruna, sedikit pun tak dapat memberi manfaat kepada kami, sedikit pun tidak dapat memberi mudarat kepada kami.
Maknanya patung-patung tu kita sendiri pun buat kan, kita sendiri pun bina dia, kita sendiri mengukir dia, kita tengok kan apa yang dibuat kan. Tak kira lah patung apa-apa kan, rumah patung, rumah apa ni berhala, rumah Tok Pekong orang panggil kan, orang dulu panggil kan. Jadi semua benda tu adalah kita manusia yang buat. Tiba-tiba makna dia tak dapat memberi manfaat, tak dapat memberi mudarat kepada manusia. Tiba-tiba kita nak sembah dia. Jadi inilah Allah Taala kata kan, adakah kami akan menyembah selain daripada Allah, tu Tuhan-Tuhan yang tak ada dapat memberi manfaat, tak memberi mudarat tu. Kemudian wa nuraddu ala aqabina, kamu semua ni nak minta kami ni supaya nuraddu ala aqabina, iaitu kembali semula ke belakang menjadi kufur. Nuraddu tu maknanya balik. Ala aqab tu maknanya apa ni, tumit. Tumit kaki tu. Jadi adakah kami nak berpatah balik ke belakang, maksudnya nak jadi kufur semula? Kamu nak macam tu? Gitulah maksudnya. Ba'da ishadanallahu, selepas daripada Allah Ta'ala dah beri hidayah kepada kami, Allah Ta'ala dah tunjuk kami jalan yang benar kan. Tapi tiba-tiba kami nak patah balik ke belakang pula. Awak ni pelik lah kata. Jadi Allah SWT kata, kallazistahwathu asyayatin. Kallazistahwathu, istahwat tu maknanya orang-orang ni Allah Ta'ala buat perumpamaan kan, beritahu sikit kepada mereka ni, adakah maknanya kami nak jadi orang ni patah balik ke belakang, Allah Ta'ala dah beri hidayah kepada kami. Ini sama ni seperti orang yang disesatkan. Istahwathu tu maknanya orang yang disesatkan oleh syaitan fil ardi hayran, di atas bumi ni, maknanya dia berjalan-jalan lah, Allah Ta'ala seolah-olahnya kan orang tu berjalan kemudian dia sesat. Jadi dia pening kata, apa ni jalan sama kita kan kadang-kadang kan masuk jalan. Kalau kita ni di Malaysia, kadang-kadang yang sama ni kawasan perumahan ke, ataupun dalam Felda ke, kadang-kadang sama kita tengok, number tak ada, contoh kan, rumah sama, akhirnya sesat kita. Jadi macam tu lah Allah Ta'ala kata, orang sesat kan, sesat jalan kata, hayran kata, lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina, dan pada masa sama adalah orang ajak dia kepada petunjuk ni, mari ni ikut jalan ni, dia kata. Lahu ashabun, adalah kawan-kawan dia, yad'unahu, yang mengajaknya, ilal huda, kepada petunjuk. Iktina maknanya kan, iktina tu maknanya datanglah ikut kami ni, ikut kami jalan yang betul kan. Cool. Jadi tiba-tiba kamu tak nak ikut, macam itulah sama kan, Nabi Muhammad SAW datang mengajak kepada benda yang benar, tiba-tiba kamu tak nak ikut. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata sini, kul, katakan kepada mereka tu, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Apa petunjuk Allah ni? Maknanya Islam lah. Maknanya kan, sesungguhnya Islam itulah yang sebenar-benar petunjuk, jalan yang betul. Kalau kita maknanya, kalau ikut kita sesat jalan tadi tu kan, ini jalan yang betul, orang dah hajat kita dah jumpa dah orang tu. Jadi wa umirna linuslima li rabbil alamin, Allah Ta'ala beritahu kepada mereka ni kan, kita beritahu kepada mereka, kami ni umirna, disuruh, linuslima li rabbil alamin, untuk kami ni nuslima tu maknanya serahkanlah diri, maknanya gitu kan, li siapa? Li rabbil alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Jadi sebab itulah kita ulang sekali lagi kan, maknanya perkataan yang kita gunakan, kita ni apa, orang Islam sangat-sangat berbeza. Kita tengok kan, apa yang kita guna, kita ni orang Islam dengan orang-orang yang agama lain. Kita tengok agama maksudnya agama-agama yang bukan ahli kitab tu memang jauh sekali lah kan yang bukan ahli kitab, tak kira lah agama mereka tu apa kan. Tetapi agama yang ahli kitab, apa dia? Kristian dan juga Yahudi. Kristian dan juga Yahudi, tengok pada namanya pun kan, tak kira dalam bahasa Inggeris kata Jews ke semua dan sebagainya. Tapi Kristian dia apa dia tu? Jesus Christ. Jesus Christ, tengok dia ambil daripada perkataan apa kan. Maknanya bila dia kata Kristian, artinya apa Kristian tu? Artinya ialah orang yang mengikut Christ tu, Jesus Christ tu. Sebab itulah nama dia Kristian. Tengokkan nama dia pun, mereka ni ikut Jesus tu. Bukannya mereka ni tunduk kepada Allah. Tengok nama dia apa pula? Yahudi kata. Yahudi. Al-Yahud. Yahudi tu apa? Maknanya ialah dikatakan oleh kebanyakan ulama, dikata salah satunya, maknanya ialah Yahudi itulah satu tu kabilah tu, ataupun nama kepada salah seorang daripada tu. Jadi mereka mengikut tu. Jadi tu nama Yahudi, daripada Yahuda. Jadi ertinya di sini ialah apa kan? Nama ni nama Yahudi ke, nama Kristian ke, kedua-dua ni adalah merupakan nama menunjukkan kepada satu bangsa ataupun mengikut kepada satu manusia. Kita ni kita tak namakan sebagai Muhammadan kita ni.
walaupun orang-orang barat, bila mereka pergi ke India dulunya, mereka letakkan nama orang Islam ni sebagai Muhammadan. Mereka fikir kita ni ikut Muhammad. Maknanya kita ni memanglah ikut Nabi Muhammad. Memanglah kita ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bukanlah itulah kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni untuk ikut Nabi sebagai panduan, sebagai guidance. Bukanlah kita ni maknanya yang besar kita ni adalah pengikut Muhammad. Itu bukan, tapi kita ni adalah yang besar ni adalah kita Muslim. Yang paling tinggi sekali adalah kita ni Muslim. Apa erti Muslim? Iaitu tunduk, patuh, serah diri kepada siapa? Bukan kepada Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu nama kita ni Muslim. Berbeza. Nama kita ni menunjukkan kepada sifat. Sifat apa? Sifat kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam dalam isu ini, maka sangat-sangat pentinglah kita fahamkan bahawa kita ni Islam, kita ni Muslim. Muslim artinya orang yang tunduk. Islam maknanya tunduk. Jadi tidak ada ertinya lah kalau kita ni tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi meletakkan nama kita sebagai orang Muslim. Jadi sama seperti Muslim tapi tak Muslim, Muslim tapi tak tunduk. Gitu kan tak? Islam, kita ni orang Islam tapi orang Islam yang tidak tunduk. Itulah masalah kan. Jadi insya-Allah sama-sama kita faham insya-Allah daripada sini, iaitu apa? Bahawa kita ni diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa umirna, kami ni disuruh linuslima li rabbil alamin, untuk kita menyerah diri kepada Rabbil alamin, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa an aqimus solah. Ni antara, tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan, ajar, beritahu kepada mereka ni, kami ni disuruh untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, dan kemudian kami disuruh an aqimus solah, wa an aqimus solah, supaya kami ni mendirikan solat, wattaquh, dan kemudian bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Kenapa? Kepadanya sajalah kamu semua ni akan dituhsyarun. Kamu ni akan dikumpulkan, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak boleh lari kan. Kamu akan dikumpul semula kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Kamu boleh lari, nak lari ke mana kan? Jadi seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata sini kan, iaitu wa huwal ladzi, ayat terakhir insya-Allah. Ayat terakhir pada hari ini, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dan dialah Allah yang menjadikan langit, menjadikan bumi, as-samawat wal ard, bil haqqi, dengan bil haqqi, dengan kebenaran. Tu terjemahan mudahlah kan. Tetapi ulama-ulama telah menerangkan maksud bil haqqi ni dengan lebih mendalam. Banyak ulama-ulama dalam tafsir-tafsir mereka, cuma tak sempat kita nak baca semua kan. Tapi setengah ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengokkan salah satu daripada nama Allah Taala sendiri ada Al-Haqq. Jadi kalau kita nak namakan anak kita sebagai contoh kan dengan nama Abdul Haq, boleh kan? Sebab apa? Salah satu daripada nama Allah tu, Al-Asmaul Husna tu, namanya adalah Al-Haqq. Jadi apa maksud Al-Haqq? Kita kata benar kan, tapi apa maksud benar? Inilah maknanya memerlukan kepada huraian. Sangat cantik jika sekiranya kan kalau kita ni mempunyai kelapangan, cuba membacakan perkara ni kan dengan lebih jelas kan, nak ceritakan maksud kan, apakah yang dikatakan dengan Al-Haqq ni. Al-Haqq ni Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kan, menjadikan langit dan bumi dengan Al-Haqq, dengan kebenaran. Jadi setengah ulama cantik kan, dia explainkan benda ni dengan maksudnya macam ni, bahawa ada Allah Ta'ala dah mempunyai hukum-hukumnya. Allah Ta'ala dah mempunyai ketetapan-ketetapannya. Di sana perkara ni telah wujud dan kemudian iaitu ketetapan mesti berlaku macam ni, dia akan berlaku macam ni, dia tak berlaku macam ni dan sebagainya lah. Jadi itu merupakan yang ketetapan itu, satu benda yang benar tu, itulah sebenarnya itu dipanggil sebagai Al-Haqq, iaitu ketetapan, prinsip-prinsip, kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Ta'ala menciptakan apa? Menciptakan langit, menciptakan bumi dan sebagainya kan. Jadi semua benda ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua itu adalah
mengikut ketetapan tersebut, mengikut prinsip tersebut, mengikut undang-undang tersebut, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita nak kata sunnatullah, itulah nama kan, tapi maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua benda ni mengikut al-haq tu tersebut. Termasuklah apa yang Allah Taala nak guide kita, iaitu bagaimana sepatutnya hidup kamu wahai manusia berjalan, sepatutnya bergerak bagaimana, sepatutnya ialah memenuhinya macam mana, apa yang patut dipenuhi dalam hidup kamu ni, supaya kamu ni benar dengan penciptaan kamu tu, iaitu apa penciptaan kamu adalah iaitu al-haq tadi tu. Jadi apabila Allah Subhanahu Taala menciptakan manusia, maka manusia ni tak tahu, dia tak mampu, memang ada pemikiran, tapi Allah Ta'ala jadikan pemikiran kita ni hanya untuk berfikir pada perkara-perkara yang boleh dunia kita ni kan, dalam kehidupan dunia kita, macam mana nak buat bangunan, macam mana nak buat jalan raya, macam mana nak buat ni dan sebagainya kan. Itu Allah Ta'ala beri kepada fikiran supaya berfikir, tetapi ada benda yang kita tak akan mampu untuk capai. Jadi perkara itu kita panggil dia sebagai Islam. Jadi Islam pun datang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang diajar oleh Nabi itu, itulah yang benar dengan prinsip yang kita tak tahu tu, yang telah Allah Ta'ala tetapkan tu. Jadi prinsip ketetapan Allah Ta'ala itu, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar tu kan, ajar kita tu, makna itulah benar dengan apa yang sebenar tadi tu. Sebab itulah dinamakan Islam itu adalah al-haqu. Sebab kenapa? Kerana dia telah memenuhi dengan apa yang betul yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kerana Allah Taala telah menjadikan langit bumi ni dengan al-haqu. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tak ikut Islam, kita tak akan jadi al-haqu. Jadi oleh kerana itulah Allah Taala kata wa huwallazi, dia menciptakan langit, menciptakan bumi bil haqq. Kemudian wa yauma yaqulu kum fayakun, dan juga pada hari kiamat nanti, itu hari kiamat wa yauma itu ialah dan dialah yang menciptakan, kita ingatkan manusia tentang hari kiamat, wa yauma yaqulu kum fayakun. Ketika Allah Taala akan berkata nak jadi, Allah Taala nak jadi satu benda, dia akan jadi. Tak ada benda boleh ditolak lagi, tak ada kata nak lambatkan 1 second ke, tak ada. Bila Allah Taala nak macam tu, tak ada, dia akan jadi. Kemudian qauluhul haq, maknanya apa-apa yang Allah Ta'ala sebut tu al-haq, itu adalah benar. Benar, menepati dengan sebut apa yang kita sebutkan tadi tu, iaitu dalam tafsir kata as-sidqu waqi' la mahalah, tak mustahil, dia akan tidak boleh tak terjadi, dia mesti akan terjadi. Apa yang Allah Ta'ala sebut tu pasti qauluhul haq. Mana apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan dalam semua tu qauluhul haq, akan berlaku, pasti akan berlaku kan, adalah benar. Apa yang Allah Ta'ala sebut itu adalah benar. Tak ada yang benar selain daripada apa yang kalau bertentangan daripada Quran dengan hadis, maka dia adalah tidak benar automatically, kecuali apa yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Taala lah kan. Allah Ta'ala tak sebut, Allah Ta'ala tak ni, tak terserah kepada kita, maka itu maknanya lapangan yang memang Allah Ta'ala serahkan kepada kita, itu tak jadi masalah. Kemudian walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, kemudian Allah Ta'ala kata walahul mulk, pada hari itu lahul mulk, bagi dialah sahaja kerajaan. Maksudnya kerajaan yang memiliki, yang menjadi, yang boleh menyuruh, boleh ni kan, semua benda tu pada hari itu Allah Ta'ala kata walahul mulku, iaitu pada hari apa? Hari ditiupkan sangkakala. Pada masa itu tak adalah, atas dunia ni macam-macam kan, orang ni nak mendakwa gini, orang nak mendakwa gini, dia boleh, dia hebat, dia power dan sebagainya kan, tak ada. Di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata walahul mulk. Sebab itulah dalam tempat yang lain kan disebutkan kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada manusia pada hari itu, Allah limanil mulkul yaum, Allah Ta'ala bertanya kan, limanil mulkul yaum, pada hari ini siapa nak jadi raja lagi, siapa yang kata hebat, siapa yang limanil mulk, kerajaan siapa pada hari ini, limanil mulku al yaum. Jadi Allah Ta'ala tanya kan soalan tu, akhirnya Allah tak ada orang nak bercakap pun, tak ada orang berani lah. Jadi Allah Ta'ala kata lillahil wahidil qahhar, bagi Allah Ta'ala saja kerajaan pada hari itu. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata alimul ghaibi wasyahadah, dia tahu benda yang tak nampak, benda yang nampak semua Allah Ta'ala tahu. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir, dan juga sifat dia lagi ialah al-hakim dan juga al-khabir. Kita sebut hari itu kan, al-hakim maksudnya ialah yang penuh hikmah dalam segala pentadbirannya, dalam segala ketetapannya, semua tu ada hikmah. Tengoklah apa yang berlaku sekarang kan, contohlah katakan adalah hakim Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan coronavirus, dengan COVID-19 dan sebagainya. Itu adalah semua tu kita fikir hakim, Allah Ta'ala ni hakim. Dan kemudian Allah Ta'ala ni khabir, iaitu maha mengetahui, bukan mengetahui biasa-biasa, mengetahui dalam luar apa yang manusia tak nampak dan sebagainya, semua tu Allah Ta'ala tahu. Jadi setakat itulah saja insya-Allah tadabbur kita
muka surat 136. Kita akan jumpa lagi insya-Allah di muka surat 137 dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.